tinggal lagi Tisha dah masuk. Okey, Tisha ada. Damia. Damia tak ada lagi. Nah, dah ada. Jet awal lagi masuk. Fast awal lagi. Pating ada. Tinggal Mia seorang lagi tau. 7, 8. So, tinggal Damia. Okey, tak apalah. Nanti Mia semula. Kita dah record ni. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat petang untuk Jet. So, sekarang kita tengok kalau kita nak buat ulang kaji soalan objektif macam mana dia boleh tanya kita. Okey, so kita buat setakat yang boleh hari ni, sambungannya besok. Dan kalau Mama Z tak ada kelas besok, Mama Z akan buka lagi kepada perbincangan bulan petang tu. Okey. So, lebih baik kita study, ada pensyarah daripada kita sebab kalau kita tak faham, kita terus boleh tanya. Boleh dengar ke suara Mama Z ni? Boleh dengar? Boleh. Okey, so tengok Katakan kalau tak faham terus tanya tau. Okey, soalan nombor 1, jom kita buat. Mama Z akan bagi tempoh awak buat. Okey, soalan nombor 1, Mama Z bagi 20 saat. Okey, jom kita buat soalan nombor 1. Dah dapat jawapan, bagi tahu je. Okey. So, dapat jawapan tak? Seandainya pelajar masih tak selesai dalam tempoh 20 saat, maksudnya pelajar salah jalan kerja tu. Sebab soalan ni 20 saat, sebenarnya 10 saat pun dah siap dah. Okey. So, dapat jawapan tak nombor 1? A. So, jawapannya A. Okay. So, jawapannya ialah A. Okey, yang tak dapat ni belum dapat ataupun tak tahu, tak ada idea nak buat. Okey. Apa tak jawab? Mula Mama tanya ni, yang tak dapat jawapan ni, tak tahu nak buat ataupun tak sempat nak buat? Dapat dah. Okey, jawapannya berapa? 2 juga? 2. Ya. Okey, tengok sekarang ni Mama nak tahu macam mana cara awak kira sebab awak ambil masa yang sangat lama. Okey. So, cara awak kira mula-mula awak gana? Masukkan K tu. Awak kena ganti terus K dengan kosong, bukannya faktor. Jangan silap tu. Step pertama kita bila tajuk limit ialah dengan beraninya. Dengan berani gagah perkasa ganti nilai. Hak ni yang pertama. So, bila Mama Z ganti nilai, Mama Z dapat 2X per dengan X, betul? Betul. Bila Mama Z potong X ni, tu dapat 2. So, 10 second only. Siapa yang buat X kurungan K tambah 2 per dengan X, potong-potong, ganti K. Jalan kerja tu salah. Sebab step pertama tajuk limit ialah ganti nilai. Apabila ganti nilai, awak dapat 0 per 0 baru faktor. Faham ke tak? Okay. Ni pelajar tak? Ia nampak soalan, ia faktor. Ia nampak soalan, dia faktor. Step tu salah. So, Mama Z nak betulkan pelajar. Step pertama, ganti nilai dengan berani. Okey. Selesai. Soalan nombor 2. Okey. Buat nombor 2. Mama Z bagi tempoh 10 saat. Okey, jawapannya adalah
Berapa Mia jawapannya Mia? Soalan ni nanti awak print. Jadi awak boleh tulis conteng macam Mama Z conteng sekarang ni. Okey. Okey, jawapannya ialah Kosong. kosong. Okey, Mama Z tanya, tak apa kita nak beranak, kita terang kalau kita tak boleh Mama Z tolong. Kecuali kalau awak senyap, Mama Z nak tolong kat mana? Okey. Sekarang ni Mama Z nak tanya macam mana cara awak dapat kosong ni? Okey, yang pertama. Awak terus ganti X dengan 1, betul? Betul. Ni 1, ni 1. Jadi alik atas dapat gapo? Kosong. Alik bawah dapat gapo? Ne. Jadi tekan kalkulator kosong bagi ne. Kosong. Kosong. Bukannya Mama Z sibuk faktor, dok. Mama Z bukan fokus. Sebab ni soalan objektif. Ni soalan objektif. Soalan objektif dia mesti ada trik dia. So Mama Z ajar dia cara nak buat dia ialah ganti nilai dengan berani. Sebab Mama Z tak payah faktor sebab jawapan Mama Z bukannya 0/0. Jawapan Mama Z 0/6. Boleh dapat jawapan secara direct. Boleh? Boleh. Adik Muni boleh? Adik Muni Boleh. debar kita panggil dia Adik Muni. Okey, soalan nombor 3. Okey, kita ganti dulu dengan berani. 6 tolak 6. Kosong. Negatif 4 tambah 2 tambah 2. Dapat berapa? Kosong. Kosong. So hot ni bila Mama ganti dapat 0/0. Barulah kita pergi step yang kedua iaitu faktor. Ni step yang kedua ni, faktor ni. Lepas tu, semasa kita buat tugasan, kita dah ada tanya tu. Absolute 6 tolak 3X ni sebenarnya ada 2 nilai. Okey, Mama Z fokus yang positif dulu. Positif 6 tolak 3X. Apabila 6 tolak 3X ni besar sama dengan kosong. Dan kita kena jadikan X sebagai tajuk. Jadi 6 besar sama dengan 3X. X kurang sama dengan 2. Okey. Walaupun dekat sini positif. Okey. Walaupun dekat sini positif. 2 di sini adalah 2 dari kiri. Kerana nilai ni ialah X kurang sama dengan 2. Dan soalan kita pun memang nak dari kiri. Jadi tempat yang diwakili oleh absolute tu Mama tukar jadi positif 6 tolak 3X. Sebab kita dah declare. Okey. Per dengan, okey, cuba faktor yang bawah. Faktor yang bawah. Okey, faktor dapat berapa? X tambah 1. Satu lagi. X tolak 2. Okey, katakan pelajar dia terikut-ikut dengan kalkulator. So pelajar akan dapat macam ni. Bila pelajar dapat Kena macam tukar. ni, pelajar salah. Tak, belum lagi tukar alik atas tu. Sekarang ni yang bawah ni kita salah. Okey, kita tengok macam mana salah. Sedangkan pelajar guna kalkulator. Okey, gini ceritanya. Sebab tu Mama Z buat soalan comel-comel ni nak suruh pelajar berfikir. Okey, tengok Cuba kembang ni. X darab X. Dapat berapa? Dapat berapa X Mazid? kuasa 2. Cuba tengok soalan kita ni.
Negatif X kuasa 2. Soalan kita negatif, jadi Yang tambah negatif. pelajar kena tukar ni. Okay, kena tukar. Biar dia jadi 2 tolak X. Gitu. Memang dalam kalkulator dapat X sama dengan 2. Tapi dia ada 2 benda ni. Sama ada X tolak 2 ataupun 2 tolak X. Oleh kerana soalan kita negatif X kuasa 2, Mama Z tak boleh ambil hak ni. Mama Z kena ambil hak ni. Jadi kena hati-hati dengan soalan objektif. Boleh? Dapat idea tu? Dapat. Okey, kemudian kita nak bunuh. Semasa nak bunuh, Mama Z kena faktorkan nombor ni. Okey, kena faktorkan. Mama Z kena keluarkan nombor. Kat sini nombor 3. Mama Z kena keluarkan nombor 3. Okey, bila keluarkan 3, nombor 6 akan jadi? 2. 2. Hak ni akan jadi X saja. Barulah kita boleh bunuh dia. Okay, once we cancel out, lepas tu kita ganti nilai, alik atas 3, alik bawah. Dapat berapa Syah? Alik bawah. 3. 3. Nilai X kita 2. So, akhirnya jawapan kita 1. 1. Okay, so Mama Z buka kepada soalan kok nak tanya apa, Mama dapat idea. Saya tak tahu gapo ni Mama weh. Kita terang kat pelajar. Okay, tanya. Tanya Sah. Kita piak link Sah. Fatin, awak tak dengar Sah Fatin? Sudah. Fatin? Ya. Boleh ke tak ni? Oh, boleh. Boleh. Okay, Jade, okay? Okay. Okay. Jade jangan keluar rumah, Jade. Duduk dalam rumah saja. Kasih putih lebih sikit lagi. Okay. Lepas ni kapung musik pula. Kuat lah ni. Saya tak boleh balik kapung musik Itulah Mama. Saya duduk rumah je lah ni. Itulah Kemaman Kuatang lah. Kawasan Kuning lah pula nak balik kapung. Kuala Terengganu dah Amal. Ya. Aduh, macam mana ni? Nak balik kampung lah. Cuti panjang 6 hari ni. Tak boleh balik juga saya. Tapi tak dikira anak derhaka. Sebab ni niat nak balik dah. Tapi COVID melanda di kawasan saya nak balik tu. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Oleh kerana soalan ni soalan objektif, kita tak perlulah guna properties beria-ia. Okey. Kita terus ganti. Okey, dia bagi kalau fungsi kita F, jawapannya 2. Kalau fungsinya G, jawapannya 64. So kita akan letak dalam ni. Okey, jawapan ni dapat berapa nanti? 2. Sini dapat 2. Kemudian Mama kena darat dengan square root. Ni nilai G. Nilai G berapa? 64. Tambah dengan ni nilai apa? 2. Okey, kira dapat berapa? 18. So dapat 18. Boleh Damia? Damia orang Aceh? Boleh Mama. Boleh. Apa keluar nama fizik? Saya tak ingat tukar ni guna umi saya punya. Oh, kejut saya. Saya ingatkan pensyarah fizik. Tengok saya ngajar. Umi awak punya? Umi awak cikgu fizik? Saya. Cikgu fizik ke? Cikgu fizik. Oh, patutlah saya kata cikgu fizik manalah. Tengok aku ngajar ni. Dia banyak-banyak saya. Okey, soalan nombor 5. Mama Z bagi tempoh 30 saat.
Okey, dah dapat jawapan belum? Jit sudah dapat jawapan? Ataupun nak menyerah kalah ni? Jawapan yang mak. Okey, kita tengok. Kita bincang, tak apa. Lagi? Yang lain? Lain naik bulan lah semua. Boleh ke tak ni? Sudah. Dengar. Masa berjalan. Kau tak boleh, Mama teruskan bincang. Tisha, boleh tak Tisha? Boleh. Berapa jawapan dia? A. Tisha dapat A. Belum tentu lagi A betul tau. Kita bincang dulu. Okey, lagi? Okey, Mama Z bincang Okey. Apabila kita tengok soalan, kita dapati soalan kita ialah negatif. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, infinity. Perkara yang ketiga, set kita ada atas dan bawah. Okey, jadi kita kena guna dua properties kat sini. Yang pertama, Mama Z tengok yang ketiga. Kita boleh tukar jadi punca A dengan punca B. Jadi soalan kita menjadi limit X menghampiri negatif infinity. Kita ada nilai di atas dan kita ada nilai di bawah. Okey, nilai di atas X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2 tolak 5. Kat sini kita ada 4X kuasa 3 tambah 2X. Okey, tu Mama dah guna prinsip yang pertama iaitu kita tukar dia jadi dua set. Okey, yang kedua kita membuat limit infinity. Bila buat limit infinity, kita kena tengok denominator. Kita kena bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Atas pun follow. Okey. Kemudian nombor kita ialah nombor negatif. Kita kena letak di depan ni satu, di depan set. Di depan ni satu. Okey, so sekarang kita nak ringkaskan. Bila ringkaskan, kita akan dapat limit X menghampiri infinity. Yang dalam ni akan jadi 1 tambah 4 per dengan X tolak 5 per X kuasa 3 per dengan punca, sebab negatif-negatif dah cancel. 4 tambah 2 per X. So, bila kita ganti dengan nilai infinity, okay, ada beberapa nilai yang akan... Apa? 2 per X kuasa 2 kan? Mak, sekejap. Terima kasih. Ya. Betul. Kuasa 2. Okey. Ada lagi tak salah? Okey, kemudian kita dah belajar tu, hot ni, tak bekah. Tak bekah. Apa tak bekah ni? Hot ni,
Tak berkawak. Ya, tak payah guna highlighter ya. Okey. Kita guna pen warna hijau. Okey. Hot ni kita dah royak dah. Somalia kan 4 bahagi infinity dapat kosong ni. Ni dapat kosong. Ni dapat kosong. Ni dapat kosong. Apa yang tinggal? Okey. Yang tinggal ialah punca 1 per dengan punca 4. Okey. Punca 1 berapa? 1, 1. Punca 4? 2. 2. Jadi jawapan kita ialah D. Ingat tu. Ni kata kunci dia hot ni. Kita kena tengok betul-betul ni. Kalau dia negatif infinity, kena 3 perkara ni. Tapi perkara yang nombor 3 ni jarang-jarang berlaku. Biasanya soalan nombor 6. Okay, kita tengok soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Biasanya soalan macam ni. Okay. So Mama Z bagi, sebab tadi kita dah buat latihan, insyaAllah yang nombor 6 lagi okey. So Mama Z bagi 20 saat untuk buat. 20 saat dari sekarang. Okey. Boleh ke? Boleh. Berapa Boleh. jawapan dia? C. C. So dapat jawapannya C. Okey, Jade boleh, Mursyid boleh, yang lain macam mana? Boleh. Ikhlas Usna. Ikhlas tak ni? Ikhlas. Ikhlas, Boleh, bagus. Mama. Lain. Tisha. Okey, boleh. Tobak Tobat ya. Tobak. Sa? Ah. Nisa? Boleh. Boleh? Okey. So, Ya. yang pertama kita belajar dari tadi, depan ni kena letak negatif. Negatif. Bila kita bagi, hak ni kita bagi dengan X. Hak ni kita bagi dengan X. X ni bila dia masuk dalam set, dia jadi X kuasa 2. Bagi X kuasa 2, bahagi X kuasa 2. Okey, so kita akan jadi limit X menghampiri negatif infinity. Dia jadi negatif punca. Hak ni jadi 3 tambah dengan 1 per X tambah dengan 7 per X kuasa 2 per dengan 1 tambah 2 per X. Okey. So lepas tu bila kita pemudahkan, nanti bila ganti nilai ni jadi kosong, ni jadi kosong, ni jadi kosong, maka tinggallah jawapan kita negatif punca 3. Yang ni yang biasa keluar yang macam ni. Kalau keluar yang macam nombor 5 tadi tu, kebanyakan pelajar akan terbuat jawapannya ada negatif. Sedangkan negatif di atas bahagi dengan negatif di bawah, jawapan akhirnya kena positif. Okey, so soalan nombor 6 beres. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7, Mama Z bagi 15 saat. Okey, 15 saat.
Okey, jawapannya ialah C. so ada yang kata C lagi. Jangan goyah yang lain. Biasanya soalan yang first ni kita memang akan salah lah. Sebab Mama banyak buat dia punya perangkat harimau. Lama-lama nanti you faham. Okey. Lagi. Jet B. apa? Husna dapat B. Husna dapat B. Musyid dapat C. Lagi. Damia dapat apa? C. Damia pakat nama Musyid. Dok, nama Mama tadi tak apalah. Kita bicara dulu benda bicara. Fatin. D. Fatin dapat hak ni. Jid. B. Jid dapat B. Okey, so dah separuh dah. So Mama Azad bincang. Okey, begini. Apabila dapat soalan, jangan takut. Kita kena relax. Entah. Kita kena relax je. Yang pertama. Okey, Mama Azad tulis kat sini. Kita kena ingat pantun. Untuk eksponen, untuk petua eksponen, pantunnya ialah salin semula soalan. Okey. Rangkap yang kedua, darab differentiate power. Okey, so sekarang Mama Z ada Y. Differentiate Y, dy, dx sama dengan. Okey, sekarang nak differentiate hak ni. Salin semula soalan. Okey. Darab dengan Dengan 4. darab dengan 4. Tambah dengan salin semula soalan darab dengan 3. differentiate kuasa. Kosong. So bila kita permudahkan, kita akan dapat 12 E kuasa 4X tambah 1. So jawapannya ialah A. Okey. Dia punya keyword ialah sekarang ni pelajar tidak menghafal petua untuk eksponen. Sebab tu pelajar guna, kalau dapat yang ni, pelajar guna petua polinomial. Sedangkan soalan kita eksponen. Soalan eksponen kena guna petua eksponen. Soalan ln kena guna petua ln. Kita tak boleh ambil petua orang lain. Boleh? Soalan nombor 7? Boleh. Boleh ni, kena ingat ni. So nanti bila video ni siap, sebab yang ni Mama record kan, Mama akan bagi dekat you all untuk ulang kaji. Okay, Mama. Okay, next. Okay, soalan nombor 8. Okay, soalan suruh evaluate. Bila evaluate, kita boleh guna calculator. So, tak perlu kira susah-susah. Okay, sekarang seorang Husna kot. Husna buka kamera dan fokus pada calculator. Saya laptop, Mama. Guna laptop. Siapa tak guna laptop? Amalin? Anis? Ya, Mama. Anis? Boleh. Cuba letak kamera kat kamera handset tu arah kepada awak punya calculator. Mama Azan ajar. Sekejap.
Ha. Kita tengok ni belakang. Molek pakai tudung molek dulu. Okey. Sengit kepala kita. Molek ni. Okey, nak nampak skrin. Okey. Okey, yang pertama awak tekan button shift. Okey, hak lain tekan calculator semua. Tekan button shift. Okey, kemudian tekan button integration. Bawah button setup. Hak bulat dalam sana. Ada Ni. button setup sebelah on. Sebelah on ada setup. Tu. Bawah dia tu ada integration. Tu. Tu macam Mama suruh musyik apa kita nak suruh dia pandai juga. Tekan butang tu dinosaur tu. Mana Mama? Bawah ni. Bawah butang setup tu ada integration tu. Sorry, bawah. Ni. Bawah. Tekan. Mula. Tekan shift dulu. Shift. Integration. Ya keluar gitu. Boleh ke hak lain? Boleh. Boleh. Okey. Amalin. Tekan button A per B. Petok per petok. Bawah butang option. Petok per petok. Tekan. Okey. Dia jadi gitu. Okey. Sekarang Mazat nak type 1 tolak 3X. Amalin type alih atas. 1 tolak. Okey. 1 tolak 3. Kena tekan alpha. Okey dah. Okey, alik bawah pula. Alik bawah. Kena buat kurungan dulu. Okey, tambah 5X. Salah. 1 tambah 5X. Okey. Tutup kurungan. Kuasa 2. Okey. Lepas tu belakang tu ada X sama dengan kotak. Ada tak? X sama dengan kotak. Okey. Dalam kotak tu, masukkan kerja dalam kotak. Masukkan nilai X dia 0. Okey. Tekan butang sama dengan. Okey. Berapa jawapan dia? -13. -13. So nombor 8 tak boleh salah. Boleh? Boleh. Baik Okey, hak lain ada tak yang tak boleh ikut? Ada tak kalkulator lama? Siapa guna kalkulator lama? Jade kan? Jade? Ya. Jade guna kalkulator lama kan? Ya. Okey, berapa orang guna yang lama lagi selain daripada Jade? Saya guna baru dah. Tisha yang lama? Hak kelabu. Cuba ambil gambar Tisha. Ambil gambar kalkulator. Saya guna baru dah. Tisha hak baru kok lama? Hak baru. Hak baru. Okey. Jade yang lama. Jade Saya dapat. Dapat. Okey. So kalau dapat kita pergi nombor 9. Okay, we go to number 9. Okay. Yang pertama, Mama Z nak pesan, bila dapat soalan jangan terus differentiate. Kaji dulu soalan tu boleh mampu ke tak boleh. Okay, jom kita tengok soalan. Kita boleh matikan ke tak? Okay. Soalan ni dia jadi Y sama dengan 1/3, ada yang bertenggek tu kan? 3X ln E tambah 6X. Jangan differentiate lagi. Pemudahkan dulu. Okay, jadi apa?
Sebutan pertama jadi apa? Lon E. Dia akan jadi ln E tu sama dengan 1. X lon E. Dia akan jadi X saja. X. Sebab ln E, the whole thing here is 1. And then 3 and 3 we cancel out. And then plus with 6x. So actually the question is y equal to 7x only. So we differentiate y prime become 7. 7. Oh gitu. Mudah sangat kalau kita tahu hukum dia. So jawapannya 7. Boleh? Okey. Mama Zaid buka kepada soalan kalau nak tanya. Ada tak soalan? Tak ada, Ma. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi. Okey, soalan nombor 10. Okay, nombor 10. Differentiate the following equation. Ingat, ni adalah petua, kita panggil power rules. Ada pantun 4 kerat. Yang pertama, kuasa datang depan. Yang kedua, salin semula dalam kurungan. Yang ketiga, kuasa berkurang 1. Yang keempat, darab differentiate dalam kurungan. Okey. Ni petua untuk power rule. Kena guna hot ni. Okey, kita tengok. Dapat ni kena ingatlah. Okey, kalau tak ingat tak boleh nak buat. Okey. Dapat berapa? B. Okey, kita kaji power dulu ni. The power is 7/3. 7/3 minus 1. Berapa? Kuasa dulu. 3. 4/3. Jadi jawapan ni salah. So C dengan D reject. Okey, so sekarang cuba pantun. Tengok dapat tak? Okey, bila kuasa datang ke depan dia jadi apa? Dia akan jadi this one is 7, this one is 3, isn't it? Ya. Okey, and then kuasa ni jadi 4/3. Lepas tu kena darab dengan? Darab differentiate dalam kurungan. Okey, kita tengok dalam kurungan ni. Cuba differentiate hot dalam kurungan. Negatif 3. So negatif 3. Negatif 3. So 7 dengan 7 mampu. 3 dengan 3 mampu. So yang tinggal adalah negatif 3. 1 tolak 3x kuasa 4/3. So jawapannya A. A. Okay, Mama Zaid buka kepada soalan. Petang-petang kalau kita kena nulis. Kalau tak nulis kita ngatuk. Mata hitam hilang. Jadi atu. Mama, Ah, tak payah kuasa kita mampu kan itu Mama. okey, gini. Soalan asal. Okey, soalan asal dah memang ada 3/7. Okey. Okey, yang tu soalan asal. Kemudian, bila Mama berpantun, kuasa datang depan, kuasa kita kebetulan 7/3. Kuasa asal kita. Salin semula dalam kurungan.
Okey, kuasa berkurang 1. Kita dah kira tadi dapat 4/3. Rangkap yang keempat, darab diferensiate dalam kurungan. Bila kita tengok dalam kurungan, kita tengok 1 tolak 3x. Jadi kita diferensiate dapat -3. Okey, kemudian kita tengok di sini ada nombor 3. Dia mati dengan yang bawah ni. Nombor 7 mati. So tinggal yang hujung saja. Jadi jawapan dia -3 yang hujung ni. Dan kita salin semula. Yang ni kuasa 4/3. Boleh, Husna? Boleh. Sungguh? Sungguh. Orang lain boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay, we go to the next one. Okay. So this one. Okay. So sebab dia second order, differentiate second order, Mama Z bagi 30 saat. Okay, jom kita kira 30 saat dari sekarang. Mama, Ha. saya nak lem tapi tak nampak. Aha. Tak nampak? Okay lah. Okay, petua eksponen guna hak tadi, hak Mama ajar tadi. Salin semula soalan sebiji sebijun darab differentiate powernya. Okey, dah dapat jawapan ke? Nak jual ke nak beli ni? Boleh ke tak? Boleh Mama Z discuss? Discuss sama. Discuss Tak boleh Kita jual. Okey, tengok cara nak buat dia. Sebab kita kena buat second derivative. Okey, so Mama buat yang pertama F prime. Salin semula soalan sebiji sebijun. Darab differentiate power. Okey. 5/2 soalan asal. Kuasa datang ke depan, salin semula X. Kuasa daripada 2 jadi 1, darab dengan 1. So, untuk F prime, Mama Z dapat 2 E kuasa 2X. 2 dengan 2 mati, tolak dengan 5X.
Soalan bagi maklumat second order. F double prime. Salin semula soalan sebiji sebijon darab dengan 2. Mama Z akan dapat 4. E 2X tolak dengan 5. Kemudian soalan kata second order ni sama dengan negatif 1. Jadi Mama bawa 5 pergi sana. 4 kuasa 2X sama dengan 4. Mama cancel ke 4. Jadi E kuasa 2X sama dengan 1. 1 ialah E kuasa kosong. Jadi 2X sama dengan kosong. X sama dengan kosong bahagi 2. Jadi X sama dengan kosong. Alright. Boleh tak? Boleh. Boleh? Cuma sebelum Mama present, awak akan nampak soalan ni sangat susah. Mama tahu. Sebab bila kita buat soalan, memang niat kita nak suruh pelajar tak boleh dan kita nak terang sebenarnya. So, didapati pelajar tak boleh. Betul lah tu. Jadi kita risau sangat. Kod-kod lah awak tak boleh nak exam. Soalan ni tahun ni akan jadi soalan objektif. Jadi Mama kena ajar juga macam mana nak jawab soalan objektif. Okey, untuk soalan kategori ni, Mama Z uji bukan setakat F prime. Kita ajar sekali double prime. Okey. Tu untuk tajuk 8. Okey, next. Soalan nombor 12. Okey, kata kuncinya ialah equation of tangent. Kita tahu equation of tangent mesti ada 2 info. Yang pertama, dia mesti ada gradient of tangent. Okay, yang kedua, dia mesti ada point. Ni kata kunci dia. Kita kena kaji kata kunci. Okay, apabila kita ada gradient of tangent, sebenarnya gradient of tangent ni yang kita belajar, dia adalah dy dx. Kemudian untuk point pula soalan ni dia dah bagi dah x1, y3. Jadi Mama guna maklumat yang pertama, kita akan differentiate y kita. Okey, ini y kita. Okey, kita differentiate. Dia jadi y prime. Ni nama lain dia ialah y prime. Sama dengan, okey, berapa kalau kita bezakan tu? Negatif x kuasa 3, beza dapat berapa? Negatif 3x kuasa 2. Negatif 3x kuasa 2 tambah dengan 6x. 6x tambah dengan 4. 4. Dan nilai x kita tadi, Mama dah bagi tahu x kita ialah 1. Okey, ganti dalam ni. Negatif 3 tambah 6 tambah 4. 7. 10. Dapat 7. 7. Jadi gradient tangent yang kita cari ialah 7. Jadi maklumat kita lengkap. Titik pun ada. Okey, kita kena masukkan dalam persamaan garis lurus. Iaitu y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Okey, Mama nak ingatkan ni sebab sini awak buat salah ni. Ganti tempat yang ada tajwid ni je. Tu, ganti situ. Jangan ganti y depan tu. Jangan ganti x ni. Jangan ganti y ni. Ganti yang ada ni, tanda-tanda ni. Okey, so bila ganti kita dapat y tolak dengan 3 sama dengan 7 x tolak 1. Y sama dengan 7x tolak 7 tambah 3. Y
sama dengan 7X tolak 4. 4. Ada tak pilihan jawapan sama dengan kita? A. So, kita dapat jawapannya ialah A. Iaitu Mama kena bawa 7X dengan 4 ke kiri. Sebab soalan bagi jawapan sama dengan kosong. So, Mama kena follow. So, Y tolak 7X tambah 4 sama dengan kosong. Okey, ada cara lain tak kita nak tahu kita salah atau kita betul? Sana. So tak apa, yang tu kita kaji kemudian. So Mama Z pergi nombor lain sebab lepas ni Mama Z kena pergi meeting. Okey, setiap hari Rabu ada meeting. Okey, Mama Z pergi nombor 14 dulu. Okey, tengok nombor 14 sebab soalan 14 ni kita boleh buat dalam tempoh 5 saat. Ya, weh. Okey, soalan nombor 14 dulu. Dia bagi kos purata. Dia nak fixed cost. Okey, apakah nilai fixed cost? Lebih 5 saat dah ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, Mama. Tak boleh. Okey, so kita tengok. Tak apa, kita belajar. Okey, yang pertama. Kos purata adalah kos bahagi kuantiti. Hak kita belajar dalam bilik perbincangan tu. Jadi, Mama kena cari dulu apakah kos. Kos sama dengan kos purata darab dengan kuantiti. Kuantiti kita huruf X. Jadi, Mama kena ambil yang dalam kotak ni, darabkan dengan X. 500 per dengan X darab X. Jadi berapa? Semua benda ni Mama Z kena darab dengan X. Okey, dapat berapa? 500. 500. Tambah dengan 100x kuasa 2. 100x kuasa 2. Okey, sekarang kita nak kaji apakah maksud kos tetap. Kos tetap berlaku apabila kuantiti barang ialah kosong. Jadi kita gantilah X ni dengan kosong. Habis dah awak? Ya, habis dah awak. Berapa habis dah awak pen saya ni? Okey. Oh, ya Allah. Bentar berapa habis dah awak? C kosong sama dengan 500 sebab dia duit. So kos tetap ialah RM500. Gitu. Boleh? Mama, fixed cost memang dia kena kosong. Okey, kalau belajar Kosong. ekonomi, total cost sama dengan variable cost tambah fixed cost. Betul? Dalam ekonomi. Betul. Jadi kalau nak tahu fixed cost, variable cost ni kena hilang lah. Kita kena ganti X dengan kosong. Maksudnya, katakan awak kata kos jual nasi lemak ialah kos modal dia 80 sen untuk satu nasi lemak tambah dengan
RM300. RM300 ni sewa tapak. Awak nega ke tak nega ke nasi lemak, RM300 tetap. Katakan awak tak nega pada bulan itu. Ni kena ganti dengan kosong. Sebab langsung tiada jualan. Kos tetap yang awak kena tanggung ialah sewa tapak iaitu RM300. Sebab itu kena ganti add dengan kosong. Boleh? Boleh. Okey. Ia campur dengan ekonomi sikit. Ekonomi kan awak tera. Ya. Tera. Okey, tengok soalan seterusnya. Okey, kena baca betul-betul. Dia bagi kita cost, dia bagi kita revenue. Dia bukan nak profit, dia nak marginal profit. Kena ingat tu, dia bukan nak profit, dia nak marginal profit. Secara logik, kita ada kuasa paling tinggi 2. Kalau marginal, kita kena differentiate. Bila kuasa 2 kita differentiate, kita akan dapat kuasa X. Satu. kuasa 1. Jadi Mama Z boleh buang jawapan A, boleh buang jawapan C sebab dalam jawapan tu ada kuasa 2. Boleh? Boleh. Okay. Kemudian kita tak payah kira fungsi profit, tak payah, kita cuma fikir logik. Okey, apabila kita nak cari untung, logiknya hasil tolak dengan kos. Mama ambil yang ni je. 4,000 ni tolak dengan 1,000, berapa jadi? 3,000. Kalau kita tolak, tinggal lagi berapa ribu? 3,000. Okey, 3,000 X. Kalau kita differentiate 3,000 ni, dapat negatif 3,000 ke dapat positif 3,000? Positif. Jadi jawapan kita D. Tak payah nak kira so-so, tak payah. Boleh? Boleh. So lagi laju ni sebab Mama nak pergi meeting tu yang laju sikit tu. Okey, sebab meeting dekat DKB tu jauh. Okey, nombor 13 Mama Z bagi clue. Dia nak stationary point. Kalau kita nak cari stationary point, dy dx kita kena sama dengan kosong. So, soalan lagi apa? Okey, bila Mama differentiate, Mama akan dapat 9x kuasa 2 tolak 18x tolak 27 sama dengan kosong. Okey, sebab ni kita tekan kalkulator dan soalan objektif Mama tak kecil dah. Okey, sekarang cuba faktor guna kalkulator. Okey, cuba faktor guna kalkulator. Okey, dapat berapa X dia? -1 dan 3. -1. Okey, Mama Z dah nampak -1. Satu lagi. Dan 3. 3. Okey, cuba tengok jawapan lain. Ada tak 3 selain daripada B? Tak ada. Tak ada. Jadi yang ini tidak ada 3, yang ini tidak ada 3, yang ini tidak ada 3. Jadi tak payah nak kira what is the point because you already get your final answer. Because your X is 3 and then your X is -1. So kita pun carilah 3. Ni salah, ni salah, ni salah. Tinggal yang ni seketul lagi. Jadi jawapan kita B. Is it okay? Okay. Okay, so besok Mama Z akan sambung part B. Okay, this Mama, part A. Okay, Damia. contoh kalau ni kan sebab soalan ni semua bagi negatif 3, yang positif 3 tu 1 je. Kalau contoh positif 3 tu ada 2 jawapan. Kalau 2 jawapan, kita kena sambung lagi cari pasangan dia. Y dia apa? Y dia apa? Okay, bila cukup, kita bolehlah buat 3 dan pasangannya.
Okey, negatif 1 dan pasangannya. Kalau dia tak cukup maklumat lah. Untuk soalan 13 ni, niat Mama Z sebab dia part A dia mesti peringkat mudah. Mudah bagi pembuat soalan. Saya tak sure bagi pihak pelajar macam mana sebenarnya. Okey, Mama Z got to go. Kita jumpa besok ni. Awak buat dulu soalan part B. Besok kita akan buat dengan laju sikit lah. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Okay, selamat petang Jit. Terima kasih. Thank you, Okay, Mama. sama. Okay, see you. Thank you, Mama. Okay, Bye, Mama. okay.